Jadi jagalah baik-baik keimanan dan akidah di akhir zaman. Bahkan pernah dalam sejarah seorang sahabat pitanya Nabi, "Wahai Rasulullah, bila kiamat nak berlaku?" Berani dia tanya. "Wahai Rasulullah, bila kiamat nak berlaku?" Rasulullah jawab apa? Rasulullah jawab, tapi bukan jawapan bagi tarikh bila tu. Rasulullah tanya balik, "Apakah persediaan kamu untuk menghadapinya?" Jadi bila kamu tanya aku kiamat bila nak berlaku, Rasulullah tak boleh beritahu bila-bila, tapi apa persediaan yang kamu nak bawa bertemu dengan Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita sama-sama dapat ditempatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada sebaik-baik tempat. Dan mudah-mudahan Allah jualah yang meletakkan ataupun menjanjikan kita juga pada sebaik-baik tempat di akhirat kelak, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, marilah sama-sama kita membaca, menghayati, merenung dan mentadabbur sepotong ayat yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-An'am, merujuk ayat yang kedua, sambungan daripada ayat yang pertama sebelum daripada ini, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi khalaqakum min tinin summa qada ajala wa ajalun musamman 'indahu summa antum tamtarun. Surah Al-An'am ayat yang kedua. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Huwallazi khalaqakum min tin, dan dialah yang menciptakan ataupun menjadikan kamu daripada tanah. Summa qada ajala, dan kemudian dia menentukan ajal, yakni kematianmu. Wa ajalum musamman indahu, dan ada satu lagi ajal yang berada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah lah yang mengetahui akan hakikatnya. Summa antum tamtarun, dan kemudian kamu masih lagi ragu-ragu tentang hari kebangkitan itu.
Baik. Huwallazi khalaqakum min tin. Dialah yang menjadikan kamu daripada tanah. Di dalam tafsir Al-Imam Al-Qurtubi, yaitu Al-Jami' li Ahkamil Quran, menyebutkan ini adalah merupakan khitab ataupun penjelasan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada dua bentuk pandangan, dua bentuk pendapat ataupun kefahaman berkaitan ataupun berkenaan dengan ayat ini. Yang pertama, kata Imam Al-Qurtubi, ini adalah merupakan pandangan yang lebih masyhur, yakni yang dirujuk di dalam ayat ini adalah peribadi Nabi Allah Adam alaihi salam. Manakala kalimah al-khalq, yakni ciptaan, itu adalah merujuk kepada anak-anak cucunya, yakni keturunan Nabi Allah Adam alaihi salam. Yang mana perlu kita maklumi dan perlu kita fahami bahawa setiap cabang, dahan ataupun ranting yang dimaksudkan di sini ialah anak-anak cucu keturunan Adam alaihi salam, sentiasa dinisbahkan, sentiasa disandarkan kepada pokoknya, kepada teras ataupun induknya, iaitu Nabi Allah Adam alaihi salam. Sebab itulah firman Allah Subhanahu wa ta'ala khalaqakum, yakni datang dalam bentuk sirah jamak, banyak, ramai. Kerana firman ini adalah merupakan penjelasan dan khitab kepada mereka. Siapa? Anak-anak cucu keturunan Nabi Allah Adam alaihi salam. Dan ini adalah merupakan pendapat daripada ulama-ulama yang besar seperti Al-Hasan, seperti Qatadah, seperti Ibnu Abi Najih, seperti As-Suddi, Ad-Dhahak, Ibnu Zaid dan ulama-ulama yang lain. Itu kefahaman yang pertama. Manakala pendapat dan kefahaman yang kedua berkaitan ayat ini ialah sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan air mani, ataupun hari ini kita sebut sebagai sperma, daripada tanah sesuai dengan hakikat kejadiannya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengubah dan membentuknya menjadi seorang manusia daripada sperma ataupun air mani tadi. Dan ini adalah merupakan pandangan daripada An-Nuhas. Kita boleh rujuk pandangan An-Nuhas ini di dalam sebuah kitab ataupun hasil karya dia, I'rabul Quran, jilid yang kedua, muka surat 55. Jadi daripada dua pandangan dan pendapat ini dapat kita rumuskan secara sederhana. Kefahaman yang pertama ialah merujuk kepada salasilah, asal usul, nasab keturunan kita semua manusia ini adalah daripada satu teras, satu induk, iaitu Nabi Allah Adam alaihi salam. Walaupun secara hakikat kita melihat manusia yang pernah hidup di atas dunia ini dengan pelbagai variasi, perbezaan warna kulitnya, perbezaan bahasanya, perbezaan sempadan geografinya, perbezaan anutan dan kepercayaan agamanya. Walaupun pelbagai variasi-variasi ini wujud di antara manusia dengan manusia yang lain, tetapi hakikatnya semua datang daripada unsur yang sama, semua anak cucu kepada Nabi Allah Adam alaihi salam. Manakala rumusan untuk kefahaman yang kedua ialah berkaitan dengan hakikat penciptaan dan kejadian manusia, yang mana kita ini dijadikan daripada unsur tanah, unsur air yang lemah,
iaitu air mani yang hina. Jadi itulah hakikat kejadian manusia. Jadi di sini menurut saya ni bukan saya hak duduk depan ni, menurut saya tuan punya tafsir tadi Al-Imam Al-Qurtubi. Imam Qurtubi menyebutkan selepas Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang hakikat penciptaan kejadian alam yang besar, kemudian barulah Allah menceritakan tentang hakikat penciptaan kejadian alam yang kecil. Mana dia Allah menceritakan alam yang besar? Ni kita baca ayat yang kedua. Sebelum ni kita dah baca ayat yang pertama, Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan lapisan-lapisan langit dan juga bumi. Ayat yang pertama tu Allah menceritakan tentang hakikat kejadian alam yang besar. 7 lapis langit, bumi dan alam semesta ni. Kemudian masuk ayat yang kedua, Allah cerita hakikat kejadian alam yang kecil, iaitu kita sebagai manusia yang berada di antara langit dan bumi. Tetapi walaupun kita ni alam yang kecil, Allah mengurniakan kepada kita akal, Allah mengurniakan kepada kita fikiran. Walaupun kita ni bentuk alam yang kecil, tetapi akal, pemikiran, kita punya imajinasi ini boleh memuatkan segala unsur-unsur alam yang besar. Sebagai contohlah, kalau kita sebagai manusia berhadapan dengan seekor binatang yang nama dia gajah. Secara fizikal zahir, kita dengan gajah ni siapa lagi besar? Gajah lagi besar. Tetapi gambaran gajah yang kita lihat, yang kita tengok itu dapat kita muatkan di dalam pemikiran, otak dan imajinasi kita. Contoh bila kita balik tadi, gambaran gajah tu kita boleh muat. Tadi aku bertemu seekor gajah, besar dia sekian-sekian, belalai dia macam ni, telinga dia macam ni. Kita boleh simpan segala fakta dan data dalam akal kita. Bahkan kalau kita tengok kapal terbang, kita kata, yang dalam kapal terbang tu boleh memuatkan orang yang macam kita hampir 500 orang. Tapi sebesar kapal terbang tu pun kita boleh letak dalam imajinasi dan pemikiran kita. Sayap dia macam mana, kipas dia macam mana, enjin dia macam mana, muat duduk dalam ni. Itulah kehebatan akal yang dikurniakan oleh Allah. Jadi walaupun Allah menceritakan tentang hakikat penciptaan kedua-dua alam ini, dalam masa yang sama Allah juga menceritakan tentang ajal masing-masing. Maksudnya untuk kita alam yang kecil, Allah dah tentukan ajal bagi kita semua, iaitu kematianmu. Dan kita perlu ingat, kita semua manusia ni akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Cuma waktu, tempoh, dia punya tarikh ada perbezaan. Mati, semua akan mati. Tapi ketentuan untuk diambil oleh Allah tu berbeza di antara seorang dengan seorang yang lain. Begitu juga dengan alam yang besar. Ada ajal dia, ada tempoh dia yang ditentukan oleh Allah. Yang namanya ialah Al-Qiyamah. Hari pengakhiran, hari kiamat. Tamatlah umur ataupun usia alam semesta ini, semuanya akan kembali kepada penciptanya yang hakiki dan sebenar, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, masih lagi berkaitan ayat tadi, huwallazi khalaqakum min tin, dialah yang menjadikan kamu daripada tanah. Imam Al-Qurtubi dalam tafsir yang sama membawa sebuah asar, iaitu asar daripada Al-Imam Abu Nu'aim Al-Hafiz, yang mana Imam Abu Nu'aim Al-Hafiz menyebutkan asar ini di dalam kitabnya, iaitu Al-Hilyah, daripada riwayat Murrah daripada sahabat besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibnu Mas'ud
radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau menyebutkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai malaikat, yang mana malaikat ini bertugas di dalam rahim manusia, rahim wanita. Malaikat ini akan mengambil air mani, akan mengambil sperma, hasil daripada perhubungan di antara sepasang suami dan isteri, perhubungan lelaki dengan wanita. Jadi sperma itu diambil lalu diletakkan di atas telapak tangan mereka. Air mani itu malaikat akan letakkan di atas telapak tangan mereka. Kemudian mereka akan bertanyakan kepada Allah, wahai Tuhan, adakah daripada air mani ini, daripada sperma ini, kamu akan menjadikannya seorang manusia ataupun tidak? Kalau sekiranya Allah berkehendak untuk menjadikan mani ataupun sperma tadi seorang manusia, maka malaikat tadi akan melanjutkan persoalannya kepada Allah. Lalu bagaimana dengan rezekinya? Bagaimana dengan ajalnya? Bagaimana dengan amal perbuatannya? Bagaimana dengan pengakhiran kehidupannya? Lalu Allah berkata, lihatlah kepada Alkitab. Kemudian malaikat akan menuju kepada Alkitab yang berada di Lauhil Mahfuz. Di sana mereka menemukan apa? Rezeki bagi manusia yang bakal diciptakan ini. Menemukan ajal bagi manusia yang bakal diciptakan ini. Menemukan amal perbuatannya bagi manusia yang bakal diciptakan ini. Dan menemukan pengakhiran kehidupannya bagi manusia yang bakal diciptakan ini. Dan kemudian malaikat tadi akan mengambil tanah pemakamannya, yaitu tanah perkuburannya. Dan daripada tanah itu akan digabung, diaduk sekali dengan air mani dan sperma itu. Dan inilah yang dimaksudkan dengan firman Allah dalam surah Taha ayat 55. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Daripada bumi inilah, daripada tanah inilah kami menjadikan kamu, dan kepadanya lah, yakni kepada tanah inilah kami akan mengembalikan kamu. Baik. Dan kita akan menemui bahawa asar ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Nu'aim Al-Hafiz dalam kitab Al-Hilyah jilid yang kedua muka surat 280. Dan kemudian ada satu lagi hadis yang dibawa oleh Al-Imam Al-Qurtubi, yaitu riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa wa qad zarra alaihi min turabi hufratih." Ma min mauludin illa wa qad zarra alaihi min turabi hufratih. Tiadalah seseorang yang dilahirkan kecuali tanah pemakamannya, tanah perkuburannya akan ditaburkan ke atas dirinya. Ini adalah hadis yang juga diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Nu'aim dalam kitab yang sama, jilid 2 muka surat 280 di dalam biografi Ibnu Sirin. Dan Imam Jalaluddin As-Suyuti juga menyebutkan hadis ini di dalam kitab Jami' Al-Kabir, jilid yang ke-3 muka surat 2909, tetapi riwayat daripada Abin Nas. Daripada asar dan daripada hadis itu menunjukkan bahawa sejak awal penciptaan manusia ini ada malaikat tertentu dan khusus telah mengambil tanah perkuburan atau tanah pemakaman terakhir kita. Contoh nak bagi mudah faham, kalau sekira atau seandainya tanah itu diambil di bumi Pulau Pinang,
maka tanah akhir kita, tanah perkuburan dan persemadian kita di Pulau Pinang lah. Kalau diambil di Kedah, di Kedah lah. Kalau diambil di mana-mana tempat, di tempat-tempat yang diambil itulah akan menjadi bumi dan tempat persemadian terakhir bagi jasad kita. Baik, seterusnya hasil daripada asar dan juga hadis-hadis yang lain, bila kita gabungkan dengan nas-nas Al-Quran, cukup menggambarkan bahawa manusia ini dijadikan Allah daripada unsur tanah dan air yang hina. Contoh, dalam surah Al-Mu'minun, Allah menegaskan hakikat penciptaan manusia. Awal-awal lagi, ayat 12 sampai ayat 16. Tuan-tuan boleh tengok Al-Mu'minun. Antaranya yang Allah sebut, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. Sesungguhnya kami menjadikan manusia daripada saripati tanah. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. Kemudian daripada saripati tersebut kami menjadikannya air mani yang kami simpan di dalam tempat yang utuh, tempat yang kukuh. Qararin makin bermaksud rahim seorang ibu, rahim manusia. Dan sampai ayat 16. Begitu juga surah lain sebagai contoh yang imam kita baca setiap kali hari Jumaat. Imam selalu baca surah apa pagi Jumaat? Surah Sejadah kan? Dalam ayat 7 sampai ayat 9. وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Dan yang memulai penciptaan manusia daripada tanah. Summa ja'ala naslahu, dan kemudian kami menjadikan anak cucu keturunannya min sulalatin min ma'in mahin, daripada saripati air yang hina, mani yang lemah. Summa sawwahu, kemudian kami menyempurnakannya, dan kemudian kami meniupkan roh padanya, dan kami menjadikan baginya pendengaran, penglihatan dan juga hati. Tetapi hakikatnya qalilan ma tashkurun, amat sedikit sekali manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita tengok antara wahyu pertama yang turun pada Rasulullah di Gua Hira, awal-awal lagi Allah juga menceritakan benda yang sama. Ayat yang kedua, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Kami menjadikan manusia daripada segumpal darah. Surah sebelum tu, surah Al-Alaq, surah berapa? 96. Surah sebelum tu, surah 95, surah At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami menjadikan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Okey, itulah hakikat kejadian manusia. Surah Ar-Rahman ayat 14. Walaqad khalaqnal insana min salsalin kal fakhar. Kami menjadikan manusia daripada tanah kering seperti tembikar. Rata-rata menceritakan unsur hakikat manusia ni daripada tanah dan juga air yang lemah, yang hina, iaitu mani ataupun sperma. Jadi daripada dapatan ayat-ayat di dalam surah tertentu dan begitu juga dengan hadis-hadis dan asar, maka dia menjadi synchronize, hubung kait, terlalu rapat dan erat sehingga hilang segala keraguan, kekeliruan, kesamaran, tumpang tindih dan sebagainya, dan jelas bagi kita itulah hakikat kejadian manusia. Walau bagaimanapun ada hadis-hadis tertentu yang menceritakan tentang hakikat kejadian Nabi Allah Adam. Dalam Quran pun ada, dalam surah Baqarah ada, dalam surah Ali Imran pun ada. Bahkan jawapan tegas kepada Nasrani daripada Najran
Waktu Nasrani daripada Najran datang mendebat dengan Rasulullah tentang hakikat Nabi Allah Isa kan. Dalam Al-Quran dijawab oleh Allah, inna masala Isa indallah kamasali Adam khalaqahu min turab. Sesungguhnya hakikat kejadian Nabi Allah Isa sama seperti Nabi Adam. Kedua-duanya dijadikan Allah daripada tanah. Tak lebih Adam ataupun Isa. Mereka semua adalah hamba Allah, bukan Tuhan dan bukan juga anak Tuhan. Baik. Ada beberapa riwayat berkaitan dengan Nabi Adam. Contoh, iaitu di dalam kitab At-Tabaqat karangan Al-Imam Ibn Sa'ad, yang mana Imam Ibn Sa'ad mendatangkan satu riwayat hadis, iaitu riwayat daripada Abu Hurairah. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nasu waladu Adam wa Adam min turab." Manusia itu adalah anak cucu kepada keturunan Adam, wa Adamu min turab, dan Nabi Adam itu diciptakan daripada turab, iaitu tanah. Jadi hadis ini disebutkan oleh Al-Imam Ibn Sa'ad dalam Tabaqat. Bahkan Imam Jalaluddin As-Suyuti sebutkan hadis ini dalam dua-dua kitab jami' dia, Jami' Al-Kabir, Jami' As-Saghir, dan Imam As-Suyuti kutkan hadis ini sebagai hadis hasan yang terpelihara dan terpakai. Seterusnya, Imam Qurtubi bawa satu periwayatan daripada tokoh tabi'in yang besar, Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam daripada tanah yang bernama Dajna. Satu tanah yang bernama Dajna. Ada riwayat sebut Dajna, ada riwayat sebut Dahna. Pasal apa Dajna? Pasal apa Dahna? Kalau Dajna, Dal, Jim, Nun, Alif, Hamzah, Dajna. Tapi kalau konteks penulisan, konteks percetakan, Jim hilang titik, dia jadi huruf apa? Jim hilang titik, dia jadi huruf Ha. Sebab itulah ada riwayat sebut Dajna, ada riwayat sebut Dahna. Hak jatuh titik tu, dia jadi huruf Ha. Itulah yang disebutkan dalam kitab An-Nihayah. Kitab Nihayah ni kitab Imam Ibn Athir, wafat lebih kurang 606 Hijrah. Nama penuh kitab tu An-Nihayah fi Gharibil Hadis wal Athar. Baik, dalam Al-Qamus dia disebut Dujina. Eja sama, cuma baris, dal baris depan, jin baris bawah, nun baris atas. Ada jenak tadi disebut Dujina. Baik, wallahu alam lah di mana bumi ataupun tanah yang disebut Dujina atas perkataan Sa'id bin Jubair tadi. Seterusnya, Al-Hasan telah meriwayatkan bahawa matan dia disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, wa khalaqa ju'ju'ahu min dariyah. Wa khalaqa ju'ju'ahu min dariyah. Dan Allah menjadikan ju'ju'nya. Apa dia ju'ju'? Dalam bahasa Arab, ju'ju' bermaksud dua. Pertama, ju'ju' boleh jadi makna dada. Dada. Yang kedua, ju'ju' juga boleh jadi makna tulang temulang. Min dariyah, daripada bumi dariyah. Kalau kata makna dia dada, dijadikan Allah dada Nabi Adam daripada bumi dariyah. Kalau makna dia tulang, dijadikan Allah tulang Nabi Adam daripada bumi dariyah. Ma makna dariyah? Apa maksud bumi dariyah? Ini disebutkan oleh Al-Jauhari dalam kitab dia As-Sihah. Jauhari ini lagi awal daripada Ibnu Asir. Dia wafat tahun 400, Ibnu Asir 600 lebih. Dalam kitab As-Sihah disebutkan bahawa dariyah merujuk kepada satu perkampungan, iaitu perkampungan Bani Kilab yang berada di mana? Yang berada di Mekah. Lebih tepatnya perkampungan Bani Kilab ni duduk di Najd, yang hala dia nak menuju ke arah Basrah, dekat dengan Mekah.
Jadi ada pendapat lain, Dhariyah ni merujuk nama satu sumur, oasis, sumber air yang berada di Hijaz. Dan dulu ada satu wabak yang dikaitkan dengan Dhariyah, iaitu demam Dhariyah. Dia ada kisah tentang demam, wabak yang dikaitkan dengan satu tempat, nama bumi Dhariyah ni. Okey, itu lebih kurang sedikit sebanyak perbahasan tentang hakikat kejadian manusia dan Nabi Allah Adam alaihi salam. Baik. Seterusnya, summa qada ajala, dan kemudian dia menentukan ajal, yakni ajal kematianmu. Wa ajalum musamman indahu, dan ada satu lagi ajal yang berada di sisi Allah, yang Allah lah yang mengetahui akan hakikatnya. Baik, dalam ayat ni disebutkan dua kali kalimah ajal. Satu ajal merujuk kepada kematian manusia, satu lagi ajal merujuk kepada hari kebangkitan ataupun hari alam semesta ini diajalkan oleh Allah, iaitu hari kiamat. Walau bagaimanapun, Al-Imam Ibn Katsir dalam kitab dia Tafsir Al-Quranul Azim telah membawakan beberapa pandangan ulama berkaitan dengan dua ajal yang disebutkan di dalam ayat ini. Pertama, beliau mendatangkan riwayat daripada Sa'id bin Jubair. Naik sekali lagi nama Sa'id. Tadi pasal bumi Dajnah tu. Sa'id bin Jubair menyebutkan daripada Abdullah ibnu Abbas, sahabat dan sepupu Rasulullah, bahawa yang dimaksudkan dengan ajal yang pertama dalam ayat ini adalah ajal kematian manusia. Manakala ajal yang kedua di dalam ayat ini ialah merujuk kepada hari kebangkitan buat kali yang kedua bagi manusia. Otomatik juga merujuk kepada hari kiamat bagi alam semesta ini. Jelas yang pertama. Pandangan yang kedua datang daripada seorang tabi'in yang besar. Tabi'in yang besar yang pernah berguru bersama dengan 70 orang sahabat Nabi. Siapa? Tabi'in besar. Sebut nama ni semua orang kenal. Tok guru dia 70 orang sahabat Nabi. Al-Imam Hasan Al-Basri. Berkaitan dengan pandangannya berkaitan dengan ayat ni ialah sama je, tapi dia ada sedikit kupasan. Imam Hasan Basri kata ajal yang pertama bermaksud bermula sejak daripada penciptaan. Katakanlah seorang manusia, ajal pertama merujuk kepada waktu permulaan Allah menjadikannya sebagai manusia, dan kemudian dia melalui beberapa fasa dan tempoh waktu sepanjang hidup dia. Katakanlah 40 tahun lah. Kalau kata fasa dia 60 lah, sampai Allah mentakdirkan ajal kematiannya. Dia syarah saja. Kalau hak pertama tadi dia sebut umum ajal mati, tapi hak ni dia sebut sejak diciptakan oleh Allah melalui tempoh masa kehidupan, kemudian barulah sampai ajal kematian. Manakala ajal yang kedua bermula daripada tempoh kematian, dia melalui beberapa fasa di alam barzakh sampailah dibangkitkan buat kali yang kedua di mahsyar untuk diadili dan dihakimi oleh Allah. Sama je hak satu dengan dua, cuma dia syarah lebih sikit. Jadi rumusan di antara pandangan pertama dan kedua menunjukkan bahawa ajal kematian manusia lebih bersifat khusus. Ajal kematian manusia lebih bersifat khusus kerana tidak ditetapkan. Mati itu sekaligus bagi semua manusia. Mati tetap mati macam kita sebut tadi, tapi dia ada perbezaan waktu. Saya hari lain, tuan-tuan hari lain, abang ni hari lain, makcik ni hari lain. Mati itu mati. Jadi yang kedua lebih bersifat umum, global. Pasal apa? Dia sekaligus dah. Kiamat tu sekali, dia tak ada kiamat mula-mula tahun ni, nanti dia kiamat separuh dunia lagi. Dia tak ada. Dia sekali je kiamat tu.
Dunia alam semesta ni tamat. Baik. Yang ketiga, pandangan daripada Mujahid dan satu riwayat daripada Ibnu Abbas. Hak nombor 3 ni tuan-tuan terbalikkan pandangan hak nombor 1. Tu je. Nombor 1 tadi ajal pertama mati, ajal kedua kiamat. Pandangan nombor 3 ni ajal pertama tu kiamat, ajal kedua tu baru dia kata mati. Tu je beza. Datang yang terakhir, yang keempat, Atiyah menyebutkan salah satu lagi riwayat daripada Ibnu Abbas, tapi riwayat ni agak gharib. Predikat dia gharib, aneh, pelik. Sebab apa? Ajal yang pertama hak nombor 4 ni ialah dia kata waktu Allah ambil roh sewaktu manusia ni tidur dan mengembalikan roh tu selepas mereka bangun daripada tidur. Tu maksud ajal yang pertama. Manakala ajal yang kedua tu baru kematian hak sungguh-sungguh. Jadi pandangan nombor 4 ni tak langsung melibatkan hari kiamat, tak ada. Dia kata nombor 1 tu roh Allah ambil waktu tidur, yang kedua tu baru ajal kematian. Dalil hak dia guna surah Al-An'am ayat 60. Wa huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dan dialah yang telah menidurkan kamu pada waktu malam hari dan dia mengetahui segala amal perbuatan kamu di waktu siang hari. Jadi itu saja perbezaan. Apapun secara umum, kita semua pasti akan mati, itu jelas. Tetapi waktu dia tak sama, waktu dia tak serupa. Contohlah, kata contoh, saya sekarang duduk depan tuan-tuan ni dah hampir 46 tahun. Atas bercakap atas dasar kemungkinan. Mungkin 50 Allah nak ambil, mungkin 54, mungkin 63, panjang umur sikit, mungkin 70, bla 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 bla, whatever. Yang pasti mati. Dan begitu juga kalau Allah nak ambil umur 46 ni. Lah ni bulan apa? Mac. Mungkin Ramadan ni kalau Allah nak ambil tak tahu. Lepas buka habis ni nak raya kalau Allah nak ambil, ujung bulan 12 nak cuti sekolah Allah nak ambil pun saya tak tahu. Tarikh dia bila, waktu dia bila, hari dia bila, bulan dia, tahun dia, kita tak tahu. Dan begitu juga asbab nak menuju kematian. Mungkin meninggal kita di dalam bilik kita, atas tilam, atas katil, duduk tidur, meninggal. Mungkin di luar rumah, aksiden mungkin, jatuh pokok mungkin, terjun lubang masuk gaung mungkin, dibunuh orang mungkin, berperang mati syahid fisabilillah mungkin. Kita tak tahu asbab yang Allah nak ambil kita, bentuk dia macam mana. Dan yang paling kita takuti, yang paling kita gerung, mati itu tetap mati, tetapi pengakhiran kehidupan kita Allah nak ambil dalam keadaan kita keluar daripada hidup ini beriman kepada Allah ataupun sebaliknya, menjadi manusia yang diredai, dikasihi oleh Allah, ataupun manusia yang dibenci dan dimurkai oleh Allah. Itu saja. Tapi sepanjang kita hidup, kita berdoa sendirian pun, kita berdoa berjemaah pun, kita tak pernah lupa dan luput daripada minta pada Allah mati dalam keadaan husnul khatimah, dan minta dijauhkan daripada mati secara su'ul khatimah. Yang lebihnya, moga Allah mengampuni semua dosa kita dan mengambil kita dalam keadaan dia redha. Dia redha kepada kita sebagai hamba-Nya. Mudah-mudahan. Hak lebih tu kita serah pada dia lah, sebagai pencipta dan pemilik bagi diri kita, hidup kita dan jiwa kita. Baik. Begitu juga dengan hari kiamat. Sampai masa dia juga ada ajalnya yang tersendiri. Banyak Al-Quran sebut nama surah yang berbeza, tapi poin dia tetap sama. Surah Al-Zalzalah, Iza zulzilatil ardu zilzalaha, cerita kiamat. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, cerita kiamat. Al-Haqah, Mal-Haqah, cerita kiamat. Banyak lagi nama-nama surah dan nama lain bagi kiamat Allah bagi. Bahawa kiamat tu betul-betul akan berlaku, sama ada kita pergi mendahuluinya
atau bersama keberadaan kiamat itu. Baik. Siapa yang tahu kiamat ni? Hanya Allah saja. Rasulullah tahu tak bila kiamat? Rasulullah pun tak tahu. Walaupun Rasulullah itu Rasul, Nabi, kekasih Allah, yang dirindui Allah, yang disayangi Allah, manusia yang diselawatkan oleh Allah. Tetapi dalam hadis Jibril, Islam Imam Ihsan, bila Jibril tanya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasul, bilakah kiamat berlaku? Rasulullah jawab apa? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya itu lebih mengetahui daripada yang bertanya. Rasulullah hak kena tanya bila kiamat tu pun tak tahu, Jibril hak bertanya kiamat bila tu pun tak tahu. Dua-dua hamba Allah, dua-dua dekat dengan Allah, tapi dua-dua pun tak tahu bila kiamat. Ada dalam hanya ilmu Allah. Bahkan Rasulullah cuma menyebut dalam hadis tu apa? Tanda-tanda kiamat saja. Tanda nak berlaku kiamat. Macam ni kiamat nak dekat, macam ni kiamat nak menjadi. Ada tanda-tanda kiamat kecil, ada tanda-tanda kiamat besar, ada fitnah-fitnah yang bakal berlaku sebelum menuju kepada kiamat. Jadi hadis-hadis seperti ini adalah bentuk kewaspadaan, keberhati-hatian kepada kita supaya mewaspadai tanda-tanda dan fitnah-fitnah itu. Sebab ada sebahagian tanda, ada sebahagian fitnah, dia jadi kelam, gelap. Sehingga kita ni tak boleh nak beza hak mana betul, hak mana salah, hak mana hak, hak mana batil. Yang kita lebih bimbang ialah adanya fitnah-fitnah tertentu mungkin boleh menggelincirkan akidah. Mungkin boleh akidah kita ni terbabas, terkeluar, tercicir, lari dan sebagainya. Begitu juga agama dan syariat. Jadi jagalah baik-baik keimanan dan akidah di akhir zaman. Bahkan pernah dalam sejarah seorang sahabat ditanya Nabi, wahai Rasulullah, bila kiamat nak berlaku? Berani dia tanya. Wahai Rasulullah, bila kiamat nak berlaku? Rasulullah jawab apa? Rasulullah jawab, tapi bukan jawapan bagi tarikh bila tu. Rasulullah tanya balik, apakah persediaan kamu untuk menghadapinya? Jadi bila kamu tanya aku kiamat bila nak berlaku, Rasulullah tak boleh beritahu bila-bila. Tapi apa persediaan yang kamu nak bawa bertemu dengan Allah? Sama juga konteks mati. Mati confirm mati. Mati pasti mati. Tapi apa bekalan sebelum kita mati nak menuju kepada Allah? Nak jawab apa depan Allah? Sepanjang kita hidup atas dunia, apa yang dah kita buat, apa yang dah kita amal, apa yang dah kita praktikalkan? Adakah bersesuaian dengan kehendak Allah ataupun sebaliknya? Bersesuaian dengan sunnah Nabi ataupun sebaliknya? Baik, contoh beberapa ayat lah yang berkaitan dengan kiamat. Kita pelabih sikit lagi. Biasa kan ada setengah masjid tu, bila habis kita sembahyang isyak berdoa tu, mereka baca surah apa? Surah Al-Mulk. Kan ada ayat 26 dalam surah Al-Mulk tu. Kul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirum mubin. Katakanlah wahai Muhammad, innamal ilm, pengetahuan tentang kiamat itu ada di sisi Tuhanku. Ada di sisi Allah. Kemudian wa innama, dan sesungguhnya ana nadhirum mubin, aku adalah pemberi peringatan yang nyata, yang jelas. Dalam surah Al-A'raf pun Allah sebut 186 ke 187. Kul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Katakanlah, sesungguhnya ilmu tentang kiamat, bilakah berlaku hari kiamat ini, ada di sisi Tuhanku. La yujalliha liwaqtiha. Tiada siapa yang mampu menjelaskan bila berlakunya
illa hu, kecuali dia. Tak ada siapa pun tahu. Summa antum tamtarun, tetapi kamu masih lagi ragu-ragu tentang hari kebangkitan tersebut. Walaupun Allah dah bagi tahu dalam Quran, Nabi dah bagi tahu dalam hadis, bahkan hari kiamat termasuk rukun iman kita tu, teras percaya kepada hari kiamat. Siapa tak percaya boleh jatuh kufur. Siapa meragu-ragukan, ada ke tak hari kiamat ni, rasa macam percaya tak percaya, betul tak betul, ada keraguan, was-was. Itu bahaya untuk akidah dan iman kita. Tapi Allah juga nak bagi tahu pada kita, ada manusia yang masih ragu-ragu, keliru, samar-samar tentang kiamat. Apa yang sebab dia jadi ragu-ragu? Mungkin sebab apa? Mungkin meragui kekuasaan, kodrat Allah nak hidupkan dia balik. Tak mampu ke? Tak mampu ke? Kita sebelum ni macam ni, contoh kan, hidup, bergerak, bercakap, mendengar, melihat, beraktiviti, bersosial. Tiba-tiba kita mati. Bila mati, tanam dalam tanah. Jasad kita dimakan tanah, dimakan ulat, dimakan cacing. Hak tinggal tulang, sulbi. Allah boleh perhidup balik tak? Jadi was-was. Mampu tak Allah perhidup balik kita jadi macam ni balik, bertemu dengan Allah di mahsyar kelak? Pasal apa boleh ragu-ragu macam tu? Kalau kita fikir step selangkah ke depan, sebelum kita ada macam ni, saya duduk depan tuan-tuan ni, sebelum ni kita pernah ada ke tak ada? Sebelum ni kita tak ada pun. Allah tak buat kita lagi. Jadi kalau sebelum ni kita kosong, kita nol, kita zero, daripada kosong Allah boleh buat kita macam ni, daripada langsung tak ada. Allah mampu buat lagu ni, apatah lagi setakat kita ni hak macam ni, cuma mati tinggal tulang. Lagilah boleh. Bahkan Allah sebut cipisan hari kiamat. Contoh, Allah tidurkan Ashabul Kahfi berapa tu tahun? 309 tahun. Allah boleh hidupkan mereka balik. Allah cerita pasal Nabi Uzai dengan Kaldai dia dah 100 tahun. Nabi Uzai mati 100 tahun, Kaldai dia tinggal tulang. Allah hidupkan balik. Allah hidupkan Nabi Uzai dulu, tengok Kaldai dia tinggal tulang. Lepas tu mari satu-satu kan, daging, tulang, tangkuk, jadi Kaldai dia balik. Allah nak tunjukkan kekuasaan dia. Dia mampu menghidupkan balik. Jadi benda ni perlu ada. Sebab apa kena jumpa Allah balik? Sebab nak menghitungkan kembali amal perbuatan kita. Kita mati bukan saja-saja tuan-tuan. Allah akan itu balik. Sebab tu kalau sempena Isra' Mi'raj tu kan, bila kita bercerita tentang Isra' Mi'raj, nak Mi'raj, Mi'rajnya seorang beriman, dia kena tinggal 3 benda kan. 3 ta yang kita sebut 3 ta tu. Harta, tahta, wanita. Inilah hati seorang manusia yang beriman untuk mi'raj pada Allah. Memang kita nak menemui Allah, harta kita tinggal dah. Kita nak menemui Allah, jawatan, pangkat, level, segala apa yang berkaitan dengan tahta kita akan ditinggalkan. Dan satu lagi, wanita, isteri, ataupun kita ambil lah sekali dengan anak-anak ahli keluarga, semua kita akan tinggal. Kita akan bawa apa? Kita akan bawa amalan kita saja. Tetapi ingat, 3 ni dia bukan saja-saja hak kita tinggal. Dia ada function dia, dia ada kesan dia. Bukan kata, oh aku mati, memang aku tinggal dah hartaku. Aku mati, aku tinggal pangkat jawatan. Aku mati, aku tinggal isteri aku. Kalau mati sekadar tinggal, tak jadi masalah. Tetapi 3 tadi dia ada kesan dia, ada function dia. Waktu kamu hidup atas dunia dulu, harta tu apa function dan kesan dia untuk amalan kamu bertemu dengan Allah. Bukan tinggal saja. Allah akan tanya, harta hak kamu ada, sumber dia, sources dia tang mana? Oh, aku berniaga secara halal. Alhamdulillah. Aku rompak bank. Harta juga. Tapi tuan tahu sendirilah, tahu akibat dia. Aku harta ni tipu orang, menzalimi orang, khianati orang, aku pecah amanah, aku rasuah. Tuan-tuan tahu apa akibat dia. Kalau sekadar tinggal saja, tak jadi masalah.
Tapi hak kita tinggal tu, dia punya kesan, dia punya function apa dia, akan kita bawa bersama. Harta tu pula guna jalan macam mana, jalan kebaikan atau jalan keburukan. Sama juga pangkat. Masa kamu jadi datuk, masa kamu jadi YB, masa kamu jadi adun, kamu betul-betul tak bertugas untuk rakyat, ambil tahu pasal rakyat, cana pasal rakyat dengan level hak kamu ada. Kalau kamu tak buat, tuan-tuan tahu apa akibat dia. Nak jawab di hadapan Allah. Bukan sekadar tinggal, tapi kesan dan function dia akan dibawa. Begitu juga dengan isteri. Sebagai suami, kita jaga isteri elok-elok. Kita nasihatkan isteri elok-elok. Kita ajar isteri elok-elok. Ajar anak, ajar ahli keluarga. Ada kesan dan function dia. Tapi kalau sekadar ada isteri, aurat pun tak tutup, tak dengar kata macam-macam, itu ada function. Bukan sekadar tinggal. Ya, memang kita nak tinggal, hak tinggal tu tinggal. Tapi tinggal tu dia ada kesan. Hak tu yang kita nak bawa. Jadi sama-samalah berfikir demi untuk kebaikan kita bersama sebelum kita dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya berhenti di sini untuk malam ini dan insya-Allah kita akan sambung pada ayat seterusnya di dalam lain-lain pertemuan insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah dan kurang datang dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hazihil quluba qad ijtama'at ala mahabbatik والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.